Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan mula kelas TMK yang kedua, tapi kelas ni lebih kepada kelas tambahan lah. Sepatutnya hari ni awak cuti, cuti tahun baru Cina, tapi saya ambil peluang ni untuk awak masuk ke kelas. Sebab apa? Walaupun awak bercuti, tapi dekat rumah pun tak buat apa-apa. Dan awak pun tak boleh balik kampung dan tak boleh keluar kan. Baik, jadi sekarang ni sebelum kita belajar, kita mula baca doa dulu. Ya Muhammad Nur Hafizi, ada apa? Kenapa angkat tangan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Okey, baik. Sekarang ni awak semua dah dapat buku teks kan? Dah. Buku teks TMK. Dah. Okey, buka buku teks TMK, muka surat, kita sambung pelajaran 2 minggu lepas. Muka surat 5. Okey, buka buku teks, muka surat 5. Okey, sekarang kita buka Dah. Okey, tengok sini. Surat 5 ni. Kalau tak ada buku teks, boleh tengok dekat skrin. Nampak tak? Nampak. Kalau tak nampak, awak melintangkan handphone. Buat dia horizontal. Baik, muka surat 5 langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan. Nadia sedang membantu ibunya di dapur. Ibu Nadia mengajar Nadia cara menyediakan ikan siakap untuk digoreng. Baik, tengok gambar yang ni mula-mula. Gambar yang pertama. Ibu, bagaimanakah caranya kita menyediakan ikan goreng? Ibu tunjukkan. Ni yang pertama. Mula-mula buang sisir ikan. Ya. Muka surat 5. Buku teks muka surat 5. Okey, lepas tu mula-mula buang sisir. Kemudian belah bahagian perut ikan. Lepas tu keluarkan isi perut dan insang, kemudian basuh hingga bersih. Kemudian ikan sedia untuk digoreng. Baik. Itu adalah langkah-langkah sebelum menggoreng. Okey. Langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan. Okey, sambil-sambil tu awak tengok buku teks. Tengok buku teks awak muka surat 5. Buku teks, muka surat 5. Sekejap. Saya pun buka buku teks jugalah. Okey. Langkah aktiviti. Langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan. Baik. Kalau awak tengok dalam buku teks muka surat 5 tu, itu mula-mula mak dia buat persediaan untuk langkah-langkah membersihkan ikan. Kemudian bila dah siap basuh, dah siap buang isi perut apa semua kan, dia sedia untuk digoreng. Jadi apakah langkah-langkah seterusnya untuk menggoreng ikan tersebut? Langkah-langkah menggoreng ikan ni yang kat bawah ni, surat 5 bawah. Apakah langkah-langkah seterusnya menggoreng ikan? Siapa boleh jawab? Siang dulu. Dah siang. Kalau dalam gambar tu kan dia dah siang. Kita nak langkah-langkah menggoreng. Ambil kuali, ambil. Okey, mula-mula apa? Taruh minyak baru. Taruh minyak dekat mana? Lantai? Periuk. Goreng ikan dalam periuk?
Kuali. Periuk pula. Kedua, ambil kuali. Ambil kuali. Yang ni tak payah salin Okey, langkah yang kedua. Lepas ambil kuali buat apa? Letak minyak. Sama cikgu. Apa? Sampai tutup. Panaskan minyak. Bagus. Ini pandai goreng ikan ni. Langkah ketiga. Nak kena saling ke? Tak payah. Jangan salin. Okey. Tak payah. Oh, jangan. Tak payah salin. Lepas panaskan minyak, Letak ikan. Kuning tu cikgu. yang kuning tu apa? Kunyit. Salut ikan Dengan kunyit. dengan kunyit dan apa? Tepung. Tepung. Tak. Dan Kunyit. ni serbuk kunyit dan kunyit. Dah kunyit lagi. Berapa banyak kunyit dah? Garam. Pandai. Okey, kemudian yang empat. Garam. Dah. Kunyit dan garam. Kemudian Goreng. bila minyak sudah panas, buat apa? Goreng. Masukkan ikan. Bagus. Senang cerita goreng lah. Lepas tu dah siap terus angkat ke? Tak. Biarkan dulu bagi sejuk sikit. Biarkan dalam minyak panas macam mana nak biar sejuk? Biarkan dia sehingga Biarkan ikan. tak dalam Ikam. ikan. Ikan pula. Biarkan ikan masak. Goreng sampai rangup. Sehingga rangup. Okey, tambah sehingga rangup. Awak suka makan ikan rangup. Kruk. Kemudian yang keenam. Angkat. Dan hidang. Baik. Ini ada 6 langkah yang kita buat. Baik, sekarang ni. Cikgu dan apa tu cikgu? Dan hidang. Tak payah, jangan salin. Tak payah salin. Tak Ni- saling pun, tengok je. Oh, okay, sorry. Hidang. Okay. Baik. Sekarang ni awak tengok. Bila Nadia dan ibunya ni, dia nak goreng ikan pun dia ada langkah-langkah dia. Mesti ikut langkah-langkah. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah penting. Okay, langkah-langkah ni mesti kita ikut. Dia ada urutan. Okay, kita panggil urutan. Okay, urutan ni mesti diikut. Boleh tak katakan contoh awak tolong mak awak masak nak goreng ikan, lepas mak awak dah siap siang ikan, buang sisik, buang tu, awak terus angkat dan hidang. Tak. Ada tak orang makan ikan mentah? Tak nak. Ada kan? Boleh tak lepas mak awak lepas mak awak siap bersihkan ikan, ayah awak siap bersihkan ikan, terus goreng? Tak. Tak boleh. Mesti panaskan minyak dulu. Ada kuali. Mesti buat serbuk ikan, salut ikan dengan serbuk kunyit dan garam supaya lebih sedap. Jadi kena ikut urutan. Dalam buku teks tu pun kalau awak tengok, boleh tak kalau mak dia mula-mula basuh dulu bersih-bersih, lepas tu baru buang semua kulit, buang sisik, buang isi perut. Lepas tu terus tak payah basuh dah sebab dah basuh tadi? Boleh. Tak boleh kan? Jadi kena basuh dah dulu. Okey. Ingat, mesti set arahan tu mesti ikut. Set arahan. Langkah-langkah. Okey, mesti ikut langkah-langkah yang telah ditetapkan. Okey, sekarang kita pindah buku teks, muka surat 6. Buka buku teks, muka surat 6. Najmi ingin membeli minuman panas daripada mesin minuman layan diri.
Carta berikut menunjukkan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Nazmi. Yang warna apa tu atas tu warna kuning lepas tu yang bawah tu warna apa? Kotak yang bawah tu. Putih. Putih. Kemudian carta berikut menunjukkan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh mesin minuman layan diri. Okey, sekarang kita tengok yang Nazmi dulu. Okey, kita tengok apa yang Nazmi buat dulu. Masukkan Okey, duit. mula-mula Nazmi masukkan duit berdasarkan harga minuman. Macam dekat sekolah kan kita ada mesin air ni kan? Ada. Okey, katalah awak nak beli Milo cawan, berapa ringgit? RM1. Jadi awak masukkan RM1. Kemudian buat pilihan jenis minuman. Dekat mesin air tu ada jual Milo, air sirap, air mineral, semua ada kan. Jadi awak pilih minuman. Dah pilih, awak tekan butang. Awak nak apa yang awak nak. Bila dah tekan, tunggu sehingga air selesai dituang. Lepas habis tuang, ambil minuman. Boleh tak? Bila keluar cawan, awak terus ambil. Air tak masuk lagi, boleh tak? Tak. Boleh. Jadi kena ikut urutan. Kena ikut langkah-langkah dia. Baik, sekarang kita tengok langkah-langkah yang dilaksanakan oleh mesin. Lepas masuk duit, bila mesin terima duit, nyatakan jenis minuman yang boleh dibeli berdasarkan jumlah duit yang dimasukkan. Okey. Ini maksudnya apa kat sini? Jenis minuman yang boleh dibeli. Kopi, coklat dengan teh. Okey, katalah kalau minuman tu habis, lampu dia menyala tak? Tak. Menyala kan? Jadi, kalau minuman tu menyala boleh beli tak? Boleh tekan tak? Tak. Okey. Bagus. Kemudian, terima arahan pilihan jenis minuman. Awak dah pilih minuman yang boleh dibeli. Lepas tu dia akan terima arahan. Contoh awak nak beli teh O, dia pilih. Okey, terima arahan jenis minuman. Terima arahan teh O. Kemudian mesin akan laksanakan langkah-langkah penyediaan minuman yang dipilih. Apakah langkah-langkah dia? Dia keluarkan air, dia campur perisa, letak ais ke apa ke. Kemudian keluarkan minuman. Dah keluarkan minuman. Katalah air tu RM1, awak masukkan RM5. Ada baki tak? Tak. Ada. Air RM1, awak masuk RM5. Ada baki tak? Ada. Mesin tu akan keluarkan baki wang. Jika ada. Nampak ni? Jika ada ni. Kalau tak ada baki, tak ada dah duit keluar. Okey, kalau ada baki baru duit keluar. Macam tu lah mesin berfungsi. Mesin air berfungsi. Okey, baik. Sekarang tengok nota muka surat 6 tu. Aktiviti harian mempunyai langkah-langkah tertentu mengikut urutan. Setiap langkah hendaklah dipatuhi untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Okey, sekarang kita tengok kat sini Okey, yang ni kita sambung yang hari tu punya. Yang hari tu punya dah hilang kot. Apalah. Okey. Tengok dekat buku tas tajuk kita apa tadi? Langkah-langkah aktiviti harian dan siap arahan. Okey. Kenapa ni? Sekejap. Ada masalah pula ni. Tak boleh padam. Hilang dah. Hilang dah whiteboard saya. Okey, tak tahu awak baca dulu yang bawah tu. Yang bawah surat 6 tu.
aktiviti harian. Sebentar lagi. Okey. Okey, sekejap Dari komputer dan mempunyai arahan tertentu. Mengikut urutan setiap arahan mesti berdasarkan untuk masukkan hasil daripada kita. Ya, betul. Baik. Sekarang ni yang nombor 1, nota nombor 1. Ni tak apa. Ni tak apa, awak salin nanti. Salin nanti. Nanti tau, jangan salin sekarang. Kita bincang dulu. Aktiviti harian mempunyai langkah mengikutkan aktiviti harian mempunyai langkah mengikut urutan. Okey. Okey, kemudian yang kedua Masih. daripada bunyi lagi. Okey. Setiap arahan mesti dipatuhi untuk mendapatkan hasil. Okey, set arahan komputer. Ini aktiviti harian yang lain, aktiviti harian. Yang ketiga, set arahan. Atur cara komputer juga mempunyai arahan tertentu mengikut urutan. Mempunyai arahan mengikut. Cikgu tulis pakai komputer? Pakai keyboard ke? Tak, cikgu ada beli untuk lukis, untuk tulis. Okey, titik. Yang keempat, arahan silakan. Okey. Setiap arahan mesti dilaksanakan untuk mendapatkan hasil. Untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Okey, titik. Baik, sekarang kita tengok nombor 1. Aktiviti harian mempunyai langkah-langkah mengikut urutan. Baik, aktiviti harian. Bagi saya contoh aktiviti harian. Akil, jangan salin dulu. Biar dulu. Kita bincang dulu. Tak payah salin. Sekarang kita bincang. Apakah contoh-contoh aktiviti harian? Memasak. Memasak lagi. Mengemas. Lagi. Membas. Cakap je tak apa. Memasak. Kalau saya tak apa, tak mati Tidur. Tidur tu aktiviti harian ke? Aktiviti. Main game. Okey, main game. Lagi. Membasuh. Okey, bagus Adam, membasuh. Tu je aktiviti harian saya, cikgu. Aktiviti harian awak tu je. Okey, awak bagi saya aktiviti apa? Memasak. Minum? Minum. Tak dengar lah. Makan dengan Oh, makan. Okey, makan dengan minum. Boleh, itu juga aktiviti harian. Baik, bagus.
Baik, aktiviti harian ni macam apa yang awak buat sehari-hari lah. Awak basuh, awak mandi, awak kemas rumah, awak makan dan minum, main game, tidur tu bukan aktiviti. Sebab tidur tu baring, pejam mata. Baring, pejam mata, tidur dah. Itu bukan aktiviti. Dia aktiviti ni yang buat kita bergerak, berjalan, pergi ke rumah kawan ke, pergi sekolah-sekolah. Kalau sekolah buka, pergi ke sekolah, belajar di sekolah. Itu juga aktiviti harian. Baik, aktiviti harian ni mempunyai langkah-langkah mengikut urutan. Okey, kita bayangkan macam ni, katalah nak pergi sekolah. Awak tengah tidur. Mesti lepas bila tidur, bangun, tidur. Lepas bangun tidur, buat apa? Mandi. Mandi. Lepas mandi? Makan. Gosok gigi. Lepas mandi basah-basah tu tak pakai baju pergi makan. Pakai baju lepas tu baru makan. Gitu. Lepas mandi basah-basah tu pakai baju terus. Lap dulu. Okey, lap badan. Lepas lap badan, Pakai baju. pakai baju bersiap, pakai Cuci baju, rambut. pakai bedak, minyak rambut. Kalau perempuan pakai tudung. Lepas bersiap, Pakai rambut. sarapan. Lepas sarapan, Tengok TV. Pergi ke sekolah. Bersiap pergi sekolah. Nampak? Pergi sekolah. Ini kita cerita pasal kalau kita boleh pergi sekolah. Ada 6 perkara. Bangun tidur, pergi mandi. Lepas mandi bersiap. Lepas siap sarapan. Bangun tidur, mandi, bersiap, sarapan, pergi sekolah. Nampak? Ada? Tunggu bas. Tunggu bas. Kalau tak ada bas, pergi dengan mak ayah. Sebab tak ada bas. Sebab mak ayah boleh hantar kan. Baik, itu adalah aktiviti mempunyai langkah-langkah mengikut urutan. Cuba bayangkan, bangun tidur, pergi sekolah terus. Lepas pergi sekolah, sarapan. Lepas sarapan, balik baru pakai baju sekolah. Boleh tak macam tu? Tak. Tak boleh. Sebab itu dah lain. Itu bukan langkah-langkah dah. Dia tak ikut urutan. Mesti ikut urutan. Barulah untuk setiap arahan mesti dipatuhi untuk mendapatkan hasil. Nombor 2. Barulah awak dapat hasil nombor 2. Contoh lagi. Katalah awak nak pergi sekolah kan kena pakai kasut, betul tak? Okay, sebelum pakai kasut kena buat apa? Apakah langkah-langkah memakai kasut? Pakai stokin. Pakai stokin. Lepas tu? Lepas tu pakai kasut. Sarung kasut. Lepas tu? Jalan. Kasut. Kalau awak ada tali kasut, kalau kasut awak pakai tali, buat apa? Ikat. Ikat. Kalau kasut awak pakai yang tampal-tampal tu? Tampal. Tampal. Lepas tu? Jalan. Jalan. Bagus. Cuba awak bayangkan awak tak ikut langkah. Okey, kita pergi sebelah. Okey, langkah-langkah. Okey. Ni pun jangan salin. Ni kita cikgu nak tunjuk je. Langkah-langkah memakai kasut. Dan yang pertama tadi apa? Pakai stokin. Okey, pakai stokin. Tu dia pakai pen ke atau apa pakai tu je? Pen. Pen. Nombor 2, lepas pakai stokin, Pakai kasut. Sarung. pakai atau sarung kasut. Yang ketiga, Jalan. Ikat kasut. ikat Tali atau atau kasut. Ataupun memakai. tampal, tampak pula. Tampal kasut. Tampal kasut je lah. Yang keempat, Jalan. 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 Easy jalan. Jalan. Cikgu beg tak pakai pun. Beg. Tak apa, ni beg dah pakai dah. Ni langkah-langkah pakai kasut, bukan langkah-langkah pakai beg. Okay. Nombor 1 pakai stokin, nombor 2 pakai sarung kasut, nombor 3. Baik. Awak bayangkan, ini adalah urutan pakai kasut. Cuba awak bayangkan pertama sekali awak jalan. Ni nombor 1. Jalan ni nombor 1. Ada berlawanan lah jadinya. Jalan. Lepas jalan, baru pakai stokin.
Lepas pakai stokin, ikat tali, lepas tu baru awak pakai kasut. Cikgu, tali tu memang ada kat kasut ke? Yelah tapi Asalnya ada tali je lah. betul lah, kasut tadi je lah. Kalau kasut tu awak tak ikat betul-betul, kasut awak longgar ke ketat? Longgar. Kalau kasut longgar, bila kita lari jadi apa? Dah. Kasut tu tanggal lah, bukan kaki berdarah. Kaki berdarah kalau pijak paku. Jadi benda ni awak kena ikut urutan. Tak bolehlah jalan dulu. Tak bolehlah lepas jalan pakai stokin. Mesti pakai stokin dulu supaya nanti kasut tidak berbau busuk. Kena basuh. Nanti bila dah pakai kena basuh. Okay. Ingat mesti pakai stokin dulu. Mesti ikut urutan. Okay, ikut urutan. Tak boleh tukar-tukar urutan. Tak boleh 4 pergi 3, 3 pergi 1, 1 pergi 2. Tak boleh. Mesti ikut urutan. Faham? Faham. Alah sedihnya. Okey, nombor 3. Atur cara komputer juga mempunyai arahan mengikut urutan. Jadi benda ni sama macam atur cara komputer. Komputer programming. Sama. Setiap arahan mesti dilaksanakan untuk mendapatkan hasil. Dilaksanakan mengikut urutan. Saya tambah. Mengikut urutan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Contoh, katalah awak nak on komputer atau on laptop. Awak mesti picit power kan? Apa? Cuba kalau awak picit benda lain, awak picit enter. Kita hidup tak? Tak hidup. Tidur. Katalah awak nak guna internet, awak nak buka Google, awak nak buka Facebook. Awak mesti buka Google kan? Kalau awak buka benda lain dia jadi keluar tak? Boleh tak awak buka Facebook? Tak boleh. Jadi mesti ikut aturan dia. Arahan tu mesti mengikut urutan. Kata kunci dia mengikut urutan. Mengikut urutan baru jadi. Kalau kita nak buat rumah, susun buat tiang dulu ke terus buat dinding rumah terus? Tiang. Macam tu lah, awak anggap macam tu. Mesti ikut urutan. Buat tiang, lepas buat tiang, barulah pelan-pelan buat dinding, lepas tu naik bumbung. Tak ada orang buat rumah buat bumbung dulu. Macam tu lah. Macam tu awak nak buat game. Tak ada tiba-tiba game tu siap. Mesti rangka dulu satu-satu persatu. Baik, kita tengok muka surat sebelah. Muka surat 8. Buku teks, muka surat 8. Cekat folio. Menyusun langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan. Lengkapkan carta alir yang menunjukkan langkah-langkah membasuh pakaian yang dilaksanakan oleh manusia dan mesin basuh dengan menggunakan jawapan berikut. Okey, jawapan yang dibagi mencuci pakaian. Kemudian tamatkan basuhan, masukkan serbuk pencuci dan anggarkan masa cucian yang diambil. Baik, ini adalah mesin basuh automatik dan juga mesin basuh manual pun kita boleh. Awak tahu tak beza mesin basuh automatik dan manual? Bolehlah sikit-sikit. Okey, mesin basuh automatik, awak masuk baju, masuk sabun, picit, tit. Dah, lepas tu dia akan basuh. Lepas dia basuh, dia bilas. Lepas dia bilas, dia keringkan. Lepas tu bila dah siap akan bunyi tet. Bila dah bunyi tu awak keluarkan baju dan sidai. Kalau mesin basuh manual, awak kena masukkan baju, masukkan air, tunggu air penuh. Lepas tunggu air penuh awak matikan air. Lepas tu masukkan sabun. Lepas tu awak pusing. Krek. Nanti dia pusing, dia basuh. Bila dah siap basuh, nanti awak kena buang air, pusing. Tup. Air tu keluar, buang. Tutup balik. Lepas tu masukkan air lagi untuk bilas, buang sabun kat baju tu. Pusing lagi sikit, buang lagi air. Lepas tu pindah ke sebelah. Okey. Baik, sekarang saya tunjuk contoh. Mesin basuh automatik dan mesin basuh manual. Okey, tengok
Mesin basuh automatik. Mesin basuh macam ni. Siapa ada dekat rumah mesin basuh macam ni? Saya. Okay. Okey, kemudian mesin Kemudian mesin basuh manual. Siapa ada mesin basuh macam ni manual? Dia ada dua pintu. Ni, dua pintu macam ni. Satu tempat basuh, satu lagi tempat pengering. Tak ada. Macam ni, mesin basuh macam ni. Okey, itu beza dia mesin basuh automatik dan manual. Saya ada dua-dua cikgu Alisha. Okey, tak apa. Maksudnya awak dah rasa. Baik, dah rasa cara guna. Automatik ni semua mesin buat. Dialah basuh, dialah bilas, dialah yang spin. Kalau mesin basuh manual, kita kena buat sekali. Kita kena angkut, kena isi air, kena buang air. Mesin basuh tu kerja dia pusing je. Itu sahaja. Baik, sekarang ni cuba kita bincang. Kita tengok yang ni dulu. Sekejap Cikgu copy kejap. Okey ni. Control. Okey, cikgu copy. Pergi dekat sini. Ya. Okey. Kita pergi sini. Nampak tak? Nampak. Okey. Baik. Mula-mula sekali nombor 1. Apa ya? Ini nombor 1. Kumpulkan pakaian yang ingin dicuci. Kemudian nombor 2. Masukkan pakaian dan mesin ke dalam mesin basuh. Yang ketiga, apa awak rasa yang ketiga? Masukkan serbuk pencuci ke dalam mesin basuh. Okey, nombor 3, masukkan serbuk pencuci ke dalam mesin basuh. Yang keempat, masukkan pelembut fabrik, Downy ke Fabris ke Fabris ke dalam mesin basuh. Kemudian terus pergi menghidupkan mesin basuh. Berat pakaian. Hidupkan mesin basuh. Timbang berat pakaian. Ni siapa yang timbang? Kita timbang ke? Tak, mesin basuh tu timbang. Mesin basuh timbang. Anggarkan tahap air yang diperlukan, nombor 7. Okey, lepas anggarkan tahap air yang diperlukan, awak rasa apa? Anggarkan masa cucian yang diambil. Anggarkan masa cucian, 7 nombor 8. Jadi mesin basuh tu akan set. Nak basuh sejam ke, nak basuh 30 minit ke, lagi banyak baju lagi lama ke, lagi banyak baju lagi sekejap? Lagi banyak lagi bagus. Kemudian mesin basuh masukkan air ke dalam mesin. Nombor 10 apa? Mencuci pakaian. Bagus, mencuci pakaian. Nombor 10, kemudian nombor 11, bilas pakaian. Pakaian. Nombor 13, tamatkan basuhan. Kemudian keluarkan pakaian yang tadi cuci. Yang keluarkan pakaian ni siapa yang buat? Kita ke mesin? Kita. Lepas tu sidang. Baik. Daripada apa yang awak nampak ni, yang awak nampak urutan ni 1 sampai 15 ni, ini mesin basuh automatik ke mesin basuh manual? Automatik. Mesin basuh automatik. Bagus. Mesin basuh. Cikgu nak saling ke? Payah. Hari-hari masa dia Kalau saya suruh baru buat, tak payah buat dulu. Tak payah buat, kita belajar je dulu. Okey, mesin basuh automatik. Macam ni lah. Macam ni lah cara mesin basuh automatik berfungsi. Dia ikut urutan macam tu, 1 sampai 15. Dia tak boleh lompat-lompat. Dia tak boleh mula nombor lain dulu. Dia mesti mula dengan nombor 1 dahulu. Sekejap ada. Baik. It's gone. Ya.
Ya. Apalah. Cannot be found. Tak apalah. Baik. Itu dia punya langkah-langkah urutan set arahan mesin basuh. Set arahan ni awak tak boleh ubah. Mesin basuh tu memang dia dah set dah. Ni yang macam nombor 4 ni. Setiap arahan mesti dilaksanakan mengikut urutan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Atur cara komputer. Mesin basuh tu ada atur cara komputer. Atur cara komputer tu tersimpan dekat mana? Ingat lagi tak? Slide. Dekat mana? Ada masa kat letak tu. Apa? Dia petak kecil. Petak kecil tu nama dia apa? Ingat tak? Hutang. Komputer apa? Petak kecil tu nama dia. Komputer chip. Komputer. Berapa cari bang? Bukan. Laptop. Bukan. Komputer kecil dalam mesin basuh tu nama dia apa? Chip komputer. Bukan. Komputer riba. Komputer benam. Siapa jawab tadi? Saya. Siapa tu? Tengok sikit saya tu siapa? Saya. Oh, Siti Nur Amira. Bagus. Komputer benam. Komputer atau cara komputer mengikut arahan urutan. Cari buat kurungan sini. Dalam komputer benam. Cik. Okay. Benam tak? Benam. Okay. Itu adalah. Kemudian tengok 8. Senaraikan langkah-langkah yang dilaksanakan. Okey lah, awak dah buat dah. Okey. Keurutan mesin basuh ni, keurutan 1 sampai 15. Boleh tak lepas masuk air, nombor 9 ni, masukkan air dalam mesin basuh, dia terus keringkan pakaian? Boleh ke tak boleh? Tak. Tak boleh. Kalau dibuat, kalau berlaku juga, kenapa? Disebabkan apa? Rosak. Sebab mesin basuh rosak. Bagus. Okey, kita pindah muka surat 9. Muka surat 9. Okey. Set arahan bagi aktiviti harian. Kita tengok. Ada 2. Okey. Resepi kuih apam. Bahan-bahan: 3 biji telur, 1,5 cawan gula, 2 cawan tepung gandum, 1/4 cawan air suam, 1 camca besar serbuk penaik. Cara memasak: campurkan telur dan gula. Kacaukan adunan tersebut sehingga kembang. Kemudian ayak tepung dan serbuk penaik ke dalam bekas yang berlainan. Masukkan campuran tepung tersebut ke dalam adunan. Kemudian masukkan air, gaul adunan sehingga sebati. Selepas itu kukus adunan hingga masak. Itu adalah resepi. Sabar. Kelas memasak ke kelas TMK? Bolehlah memasak pun boleh. Kemudian set arahan untuk memasak kuih apam. Set arahan nombor 1 sampai nombor 9. Masuk 3 biji telur, masukkan setengah cawan gula, kacau adunan hingga kembang, ayak 2 cawan, ayak 1 camca, masukkan cawan tepung, campuran tepung, masukkan air, gaul. Baik. Ini adalah contoh. Apakah perkaitan antara set arahan bagi aktiviti harian dengan atur cara komputer? Baik. Sekarang ni saya tanya awak. Kalau kita tengok set arahan ni. Okeylah, saya copy lah. Saya copy. Saya copy. Pergi sini lah. Apa?
Okey, tengok sini. Apakah perkaitan antara set arahan bagi aktiviti harian dengan atur cara komputer? Baik. Kalau awak tengok, ini adalah resepi. Okey, langkah-langkah dia. Ni cara memasak ni adalah langkah. Okey. Yang ini set arahan. Ini adalah arahan. Gula. 3 biji telur. Macam kat sini kan. Kalau awak tengok nombor 1 kat sini, nombor 1 kat sini. Campurkan telur dan gula. Dia bagi tahu secara umum. Okey. Tapi bila jadi arahan, dia bagi secara khusus. Campurkan telur dan gula. Berapa telur? Macam dekat resepi ni bahan-bahan dia bagi 3 biji telur dan 1 setengah cawan gula. Masukkan 3 biji telur ke dalam adunan bekas. Kemudian nombor 2. Masukkan 1 setengah cawan gula ke dalam bekas adunan yang sama. Dia khusus. Dia bagi tahu berapa banyak gula nak kena masuk. Berapa banyak biji telur nak kena masuk. Macam tu jugalah komputer. Dia khusus. Kalau awak type A, mesti keluar A. Kalau awak nak type A huruf besar macam mana? Tekan apa kalau komputer? Shift. Tekan shift. Pandai. Dalam komputer, awak kena tekan kalau nak tulis huruf A, to type huruf A sampai C. Kalau huruf kecil perlu tekan apa-apa tak? Tak payah. Tak payah. Apa ni? Coil. Okay. Kalau huruf kecil, awak tak perlu tekan apa-apa. Just type je, tekan. A, macam mana? Ni kekunci keyboard. A, B, C. Awak tekan je. A, B, C. Walaupun dekat kekunci ni huruf besar, tapi bila kita type, dia keluar A, B, C. Macam tu. Tapi macam mana kalau kita nak tekan huruf besar untuk jadi huruf besar tadi? Tekan shift kali saja. Pandai. Tekan shift. Tekan. Okay, tekan shift. Shift dekat sini. Tekan shift tambah huruf. Huruf A Jadi huruf sama dengan A besar. Huruf B sama dengan B besar. Huruf C sama dengan B besar. tekan huruf C jadi B. Rosak keyboard awak tu. C. C nampak? Tapi kalau awak tak nak tekan shift, awak nak tekan apa? Sekali je tekan. Awak tekan turn off. kan. Caps lock. Tekan huruf, tambah huruf. Kalau awak tengok dekat keyboard, caps lock ataupun dia tulis caps je. Macam tu. Dia akan terus keluar semua huruf besar. Tak ada huruf kecil dah. Sebagai contoh. Okey, saya type Saya type macam biasa. Ni saya type biasa. Keluar huruf kecil ke huruf besar? Kecil. Huruf kecil kan? Tak nampak. Nak saya zoom. Ni semua huruf kecil kan? Okay. Kalau saya tekan shift, okey, pilih satu huruf. A, B, C, D, E, F, G. Satu huruf lah bang. A. Okey, A. Nombor 5. Nombor 5, dia takkan keluar nombor 5, dia keluar lambang. A, N, M, O. Kalau saya tekan shift. Betul cikgu, betul. Betul kan? Sekarang ni saya tekan caps lock. Dah hidup kan? Nanti dekat keyboard tu ada lampu hidup.
Saya type laju-laju. Nampak? Semua keluar huruf besar. Tu arahan dia. Komputer tu menerima arahan. Kalau benda ni hidup, huruf besar. Kalau tekan shift, huruf besar dan boleh keluar lambang. Kalau tekan huruf saja, dia akan keluar huruf macam ni saja. Nampak? Inilah dipanggil set arahan. Set arahan yang perlu dipenuhi. Samalah macam memasak. Sama macam memasak. Yang resepi ni, dia bagi tahu bahan dan cara memasak secara Mom. umum. Okay, saya tulis kat sini. Umum. Ini khusus. Macam contoh, okey, murid-murid, cikgu nak awak buat topeng. Topeng tu suka hati awak lah. Awak boleh pakai kertas warna, gunting, tali dan gam. Topeng, tema tu topeng tu mesti topeng gambar kucing. Katalah gambar kucing. Cara dia macam mana? Gunting, lepas gunting, mula lukis. Lepas lukis, gunting. Warna. Warna, lepas tu tebuk lubang, lepas tu masukkan tu. Cikgu nanti ke buat? Tak, nanti saya explain. Tu contoh. Yang saya bagi tahu tu secara umum. Tapi bila saya bagi awak arahan. Baik murid. Contoh ni contoh tau. Contoh arahan yang saya bagi secara khusus. Yang umum tu tadi, yang tadi tu umum saya bagi tahu cakap buat ni macam ni. Potong-potong apa semua warna, tu umum. Tapi bila saya bagi satu arahan yang khusus. Baik murid, lukis gambar kucing di kertas lukisan. Lukis. Lepas tu sekarang warnakan gambar itu, warna. Menggunakan pensel warna. Kemudian potong kertas lukisan, potong bentuk topeng itu menggunakan gunting. Saya bagi tahu secara khusus satu persatu. Nak buat tu dengan apa, bahan dia apa, itu khusus. Itu beza khusus dengan umum, arahan Jadi apakah perkaitan set arahan harian dengan atau cara komputer? Mesti ikut urutan. Okay, awak buat semua tu mesti ikut urutan. Ingat tak saya cakap tadi? Mesti ikut urutan dan barulah arahan tu boleh dilaksanakan dan apa yang awak nak tu boleh dicapai. Okey, seterusnya kita tengok ni. Tengok muka surat 10. Set arahan yang lengkap dapat membantu pelaksanaan aktiviti harian dengan teratur. Set arahan yang berbeza boleh digunakan untuk melaksanakan satu aktiviti yang sama. Okey, balik pada nota kat sini. Biraj, pelan. Okey, 4. Yang ni apa tajuk dia ni? Set arahan bagi aktiviti harian. Okey, garis. Nombor 1. Okey, tengok buku teks, muka surat 10. Set arahan lengkap dapat membantu pelaksanaan aktiviti harian dengan teratur. Set arahan yang lengkap set arahan yang lengkap membantu pelaksanaan aktiviti harian dengan teratur. Set arahan yang lengkap kalau kita ubah set arahan yang lengkap memastikan aktiviti harian
berjalan dengan teratur. Okey, nombor 2. Kemudian set arahan yang berbeza boleh. Okey, set arahan berbeza. Berbeza boleh digunakan untuk aktiviti yang sama. Okey, tengok. Set arahan nombor 1. Kita tengok nombor 1. Set arahan yang lengkap memastikan aktiviti harian berjalan dengan teratur. Ni kita tahulah. Sama juga macam komputer. Set arahan yang lengkap memastikan aktiviti harian ataupun atur cara komputer berjalan dengan teratur. Macam tadi yang kita belajar awal-awal tadi, bangun pagi, batu mandi, bersiap, sarapan apa semua, barulah harian aktiviti kita tu berjalan dengan teratur. Kehidupan kita tu berjalan dengan teratur dan lebih baik sebab kita ikut arahan dia tu. Yang kedua, set arahan berbeza boleh digunakan untuk aktiviti yang sama. Contoh macam pakai kasut. Kasut awak mungkin tali, seorang katalah kasut Mikdad. Kasut Mikdad pakai tali. Kasut Alisha pakai yang tampal-tampal tu. Tapi aktiviti dia sama, memakai kasut. Yang berbeza dia cuma berbeza arahan dia. Mikdad ikat tali kasut, Alisha tampal kasut dekat dia punya lidah dia tu. Tapi aktiviti dia sama. Okey. Apa lagi? Luaskan minda. Baik. Itu nanti. Contoh lagi apa? Aktiviti yang sama tapi arahan dia berbeza. Macam basuh baju juga. Macam basuh baju tadi. Awak guna mesin basuh automatik dan guna mesin basuh manual. Ialah aktiviti yang sama, membasuh baju. Tapi set arahan dia berbeza. Macam mesin basuh automatik, masuk baju, masukkan sabun, dia akan mesin basuh akan timbang sendiri secara automatik untuk berapa banyak air yang diperlukan. Tetapi kalau mesin manual, kita masuk baju, kita tak ada air, kita sendiri sukat air. Berapa banyak air yang kita perlukan. Bila dah cukup, kita matikan. Tapi aktivitinya sama. Aktivitinya mencuci pakaian. Okey, sekarang tengok buku teks sekali lagi. Muka surat 10, luas minda. Pengatur caraan komputer adalah seperti menulis satu resepi. Langkah-langkah memasak, mewakili atur cara. Sebab itulah tadi yang siapa tanya ni? Siapa tanya tadi? Alisha tanya. Cikgu, ni kelas TMK ke kelas memasak? Ini kelas TMK tapi pengatur caraan komputer ni seperti memasak. Mesti ikut langkah-langkah. Pengatur caraan komputer juga mesti mengikut langkah-langkah. Kita tak boleh pick and choose, ambil mana yang kita suka, susun ikut suka, dia takkan jadi. Okay, sebab tu kita belajar dulu konsep susun atur, set arahan. Konsep set arahan, mengikut urutan untuk melaksanakan sesuatu. Mesti ikut urutan, langkah-langkah tu tak boleh ubah. Okay, melainkan macam mesin basuh tu, aktivitinya sama, programnya sama, tapi set arahannya berbeza. Macam komputer ni lah. Ni yang sini, yang kita belajar yang tadi ni. Type huruf. Tengok yang huruf besar ni. Awak boleh tekan shift, tahan, tekan huruf A, keluar huruf besar. Tapi awak juga boleh tekan caps lock. Kejap. Macam mana saya tunjuk Okey, sekejap. Tak payah. Kita tunjuk macam ni. Saya ambil gambar ni. Komputer keyboard. Kecil. Ni. Okey, ni besar. Copy image. Paste. Alah, comel. Okey.
Contoh ni keyboard. Nampak tak? Nampak tak keyboard besar tu? Nampak. Okey, saya tukar marker. Nampak. Saya tukar marker green pen red. Tak nampak. Tak nampak? Tak nampak. Tak nampak gambar? Tak nampak. Tak nampak. Tak. Tak nampak. Nampak siap mata je. Nampak apa? Tak nampak. Nampaklah. Nampak. Nampak pun. Okey. Apa yang tak nampak tu nanti awak salah tekan tu. Saya zoom lagi. Okey, saya zoom lagi. Baik. Nampak tak ni huruf A ni kan? A yang saya warnakan tu. Okey. Nampak. Kalau awak tekan ni, shift. Awak tekan shift dengan huruf A ni. Shift. Tambah A. Awak dapat huruf A besar. Tapi padam. Tapi awak juga boleh tekan caps lock. Ni. Tekan caps lock. Tambah huruf A. Caps lock. L-O. Apa pula jadi O ni? L-O-C-K tambah A sama dengan A besar juga. Nampak? Langkah apa? Set arahan yang berbeza. Tapi hasil dia sama hasil dia. A yang besar. Kalau awak tak percaya, siapa yang pakai komputer sekarang? Saya. Tak. Saya. Okey, kalau awak ataupun komputer je boleh. Okey. Kalau awak ada komputer, awak guna komputer, cuba awak buka notebook ataupun Word, Microsoft Word. Awak cuba buat nanti bukan sekarang, nanti. Awak tekan shift, tahan, tekan huruf A. Dia akan keluar A besar. Lepas tu awak lepas. Kemudian awak tekan caps lock tu. Ni yang saya tunjuk ni, yang saya bulatkan ni. Tekan caps lock ni sekali je, tekan tab. Lepas tu awak tekan huruf A. Tak, A tu juga akan keluar huruf besar. Caps lock ni dia toggle. Toggle ni apa? Maksudnya awak boleh on, off. Tekan sekali, lampu tu hidup. Lampu tu kat mana? Okey, tengok ni. Lampu tu kat sini. Yang saya bulatkan ni. Ni. Lampu tu akan hidup bila kita tekan caps lock. Dia akan hidup. Kalau bila lampu tu hidup, bila kita tekan huruf ni, semua huruf kat keyboard ni, semua huruf tu akan jadi huruf besar. Nampak? Set arahan yang berbeza tapi untuk mendapatkan hasil yang sama. Okey, kembali kepada buku teks. Pengatur caraan. Okey, jadi dah belajar. Baik. Set arahan permainan tradisional. Yang berikut ialah contoh 2 permainan tradisional. Aci bulat, perigi beracun. Tulis satu set arahan bagi permainan atas. Macam mana ni? Saya pun tak pernah main. Aci bulat ni macam Datuk Harimau kot. Video permainan aci bulat boleh dapatkan daripada DVD. Dah, tak apa. Nanti ni awak boleh tengok dekat YouTube Awak buka YouTube, awak type aci bulat dan perigi beracun. Tengok macam mana cara dia main. Okey. Okey, pelajaran kita hari ni sampai situ. Tapi sekarang ni nota. Okey, nota. Okey, sekarang tengok. Ni apa yang kita dah belajar hari ni. Nota kat sini. Awak nak salin sekarang ke nak saya screenshot letak dekat WhatsApp? Screenshot cikgu. Okey, saya screenshot, saya akan letak dekat WhatsApp. Boleh? Boleh. Okey, kan itu dah salin nota kan? Ada itu salin nota dekat muka surat lain kan? Ni awak sambung dekat muka surat seterusnya. Okey cikgu. Okey, tapi sebelum tu tengok dulu ada tak yang perkataan awak tak faham? Ada. Yang mana tak faham? Saya tulis balik. Polio.
portfolio. Tak, bukan dalam buku teks. Dekat skrin ni, dekat nota ni. Nombor 4 yang dilaksanakan tu. Okay, saya padam. Saya buat balik. Sekejap Ikut urutan bentuk. Yang bentuk Y. Balik. Ya. Dia sanakan. Apa ini? Cikgu tak nampak. Sabar. Cikgu tak ada pun. Sabar, saya padam. Dia sanakan. Mengikut urutan untuk bunyi apa tu? Untuk mendapatkan. Boleh. Okey, lagi mana yang tak nampak, yang tak faham? Email tak cakap dari tadi lagi. Apa benda? Jangan gaduh. Okey. Boleh tak? Boleh. Okey, saya akan screenshot. Saya buat sekarang Saya screenshot. Saya upload dekat grup TMK. Dah habis. Okey. Saya dah upload dah dalam WhatsApp. Faiz, nombor phone. Okey. Dah. Itu saja hari ni. Jadi saya harap ada tak yang tak faham? Ada soalan tak? Faham? Yang tak faham tanya. Tak ada. Tak apa. Kalau ada tanya je. Saya tak marah. Tanya je. Okey. Faris, kenapa angkat tangan? Apa soalan dia, Faris? Dah habis dah. Dah habis belum? Dah habis. Dah habis belum? Ada soalan tak? Soalan lain? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Kalau nanti ada soalan nanti awak just WhatsApp cikgu je, PM cikgu akan jawab. Okey? Okey semua, terima kasih. Bye-bye. Bye cikgu. Bye. Nanti cikgu upload dekat YouTube. Okey, bye-bye. Bye. 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 Bye cikgu. Bye semua. Selamat bercuti. Bye. Selamat bercuti.